Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Faqala الشيخ الشيخ الشارح محمد الشربيني الخطيب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار ثم المياه المذكورة على 4 أقسام أحدها ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق. وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد بإضافة كماء ورد أو بصفة كماء دافق أو بلام عهد كقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء يعني المني. قال الولي العراقي ولا يحتاج للتقييد القيد بكونه لازما لأن القيد الذي ليس بلازم كماء البئر مثلا ينطلق اسم الماء عليه بدونه فلا حاجة للاحتراز عنه وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الإثبات فقولنا غير المطلق هو المقيد بقيد لازم. Jadi Syekh kita Al-Musannif dia bahagi dulu pada sumber air ada 7 sumber air yang utama itu ada 7 lah okey. Baik. Jadi sumber air utama itu ada 7 tapi bukan 7 tu saja itu kata sumber dia sumber utama dia itu dibahas dahulu. Baik. Kemudian air itu daripada sumber asalnya itu dia terbahagi kepada 4 bahagian kata Syekh Al-Musannif itu tuan pada matan Syekh Habib Syuja' dia bilang ada 4 tahirun mutahhirun satu wa huwa tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu satu yang kedua tahirun mutahhirun kemudian makruhun wa huwa al-ma'u al-mushammas wa tahirun ghairu mutahhirin al-ma'u al-musta'mal wal mutaghayyir bima qalatahu min at-tahirat dan wa ma'un najis. Jadi dibagi ada 4. Yang pertama ialah air mutlak. Yang pertama ialah tahirun mutahhirun. Jadi bila kita baca tadi sekarang ni Syekh Asy-Syarbini dia masukkan dia punya syarah dia di dalam ayat. Jadi dia bukan keluar daripada ayat tu, kita masukkan dia itu sebagai satu struktur ayat. Cuma dibezakan dia dengan ada kurungan tu lah. Jadi seolah-olah bila kita baca tu seolah-olah tidak ada kurungan lah. Itu. Jadi dia campur sekali. Jadi hukum nahwu dia itu maknanya mengikut ayat penuh lah. Okey, baik. Jadi dia kata ada 4. Satu tahirun. Apa makna tahirun? Itu dia tulis itu. Fi nafsi, suci pada dirinya. Kemudian mutahhirun. Tahirun mutahhir. Makna mutahhir. Mutahhir maknanya menyucikan yang lain. Jadi suci pada dirinya, apa makna suci pada dirinya? Maknanya dia bukan najis. Maknanya kalau kena pada baju, kita boleh pakai baju tu untuk sembahyang gitu.
Dan kita boleh nama minum dia. Boleh. Dia suci. Itu makna suci. Makna menyucikan. Mutahhirun maknanya dia itu suci. Kemudian kalau ada najis, maka boleh menyucikan najis tadi. Kalau ada hadas, dia boleh menghilangkan hadas tadi. Itu ada mutahhir. Itu suci. Suci, tahir, mutahhir. Itu dia kata mutahhirun li ghairihi. Menyucikan. Okey. Kemudian ada ghairu makruhin isti'maluhu. Yang tidak makruh menggunakannya. Jadi yang ni itu pembahagian makruh. Pembahagian makruh itu masuk dalam hukum taklifi. Hukum taklifi. Hukum taklifi ni apa dia? Wajib, wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Ada 5 ni hukum. Ia berkait dengan perbuatan mukallaf. Adapun air, dia bukan perbuatan mukallaf. Air, dia bukan perbuatan mukallaf. Air tidak makruh. Bukan. Yang makruh itu isti'maluhu. Yang makruhnya guna. Di sini ghairu makruh. Yang tidak makruh. Apa yang tidak makruh? Bukan air tidak makruh. Apa yang tidak makruh? Tidak makruh ialah menggunakannya oleh seseorang. Penggunaan oleh seseorang. Jadi kalau orang gunakan air mutlak tadi tidak makruh. Air itu suci, menyucikan. Jadi di sini maknanya hukum dari segi penggunaan isti'mal, min haitsu al-isti'mal. Isti'mal ini ada kadang-kadang wajib, kadang-kadang haram, kadang-kadang harus, kadang-kadang makruh. Jadi yang disebutnya ialah makruh saja di sini. Iaitu nak panggil asingkan satu bahagian, iaitu al-ma' al-musyammas, air yang dijemur di tengah panas matahari. Jadi itu nak masukkan dia sebagai air yang makruh gitu. Jadi dia bercampur sikit di sini. Jadi kalau kira hukum berkait dengan air itu ada 3 saja. Hukum yang berkait dengan air ada 3 saja. Yang pertama ialah tahirun mutahhirun. Yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain. Itu adalah air fahuwal ma'u al-mutlaq. Yang kedua, air yang tahirun saja. Tidak mutahhir. Dia tahirun, dia suci tapi tidak menyucikan yang lain. Jadi ini sifat air lah. Kita hukumkan air itu dengan sifat. Sifat apa? Tadi sifat dia tahir, mutahhir. Sifat dia suci pada dirinya dan menyucikan yang lain. Tak ada kaitan dengan perbuatan manusia lagi. Cerita tentang air sajalah. Tahirun, mutahhirun satu. Yang kedua ialah tahirun saja. Dia suci saja. Air itu suci. Tidak boleh menyucikan yang lain. Jadi yang ni ada 2. Satu ialah air air musta'mal. Yang kedua ialah air mutlak yang telah pun bercampur dengan benda yang bukan najis. Tetapi bercampur sehingga mengubah bentuknya, mengubah warnanya, baunya dan juga mengubah warnanya, mengubah baunya dan mengubah rasanya. Itu 3. Jadi bila berlaku perubahan itu dan perubahan itu banyak, maka menyebabkan air tadi dia suci pada dirinya, tidak menyucikan yang lain. Itu 2. Nanti kita akan pergi detail. Yang ketiga ialah ma'un mutanajjis. Kita panggil ma'un wa ma'un najis. Wa ma'un najis maksudnya wa ma'un mutanajjis. Itu air yang bercampur dengan najis. Asalnya air mutlak. Kemudian dimasuki oleh najis. Kalau sekiranya dia itu tak sampai 2 kolah, air itu sedikit dipanggil, istilahnya ialah air yang sedikit, tak sampai 2 kolah, kemudian masuk najis ke atasnya, walaupun tidak mengubah sifatnya yang 3, maka air itu dipanggil air mutanajjis. Kalau air itu banyak kemudian masuk najis, kemudian tidak mengubahnya, dia masih lagi air mutlak. Tapi kalau air itu banyak kemudian masuk najis ke dalamnya kemudian mengubah,
satu daripada sifat yang tiga itu, maka air itu juga dipanggil air mutanajjis. Maka kategori air itu sendiri dia ada tiga saja. Satu tahirun, kedua tahirun, yang pertama tahirun mutahhirun, yang kuat sekali ni. Yang kedua ialah air tahirun. Kemudian air mutanajjis, ada tiga. Tapi di sini dibuat 4 kerana dicampur satu lagi dari segi istikmal. Jadi kata apa nama ni ramai apa nama pensyarah dan juga penulis hasyiah pada syarah pada matan ini menyatakan bahawa dari segi istikmal itu boleh pula pecah lagi. Tapi di sini Syekh kita nak tekankan pada al-ma' al-musyammas. Nanti kita akan pergi bincang detail. Itu nak katakan ini dibilang di sini ada 4 ada 4. Kalau ikut pada sifat air saja, maka ada 3 saja. Tak berkait tentang hukum, berkait dengan orang yang menggunakannya. Kalau orang yang menggunakannya, kadang-kadang wajib. Kadang-kadang makruh. Gitu. Kadang-kadang apa nama ni? Kadang makruh. Kadang-kadang haram. Kadang-kadang. Itu. Jadi itu istikmal. Itu ada istikmal dari segi menggunakan air itu. Air itu sendiri adalah air yang mutlak. Itu. Tapi air mutlak yang telah ada padanya sifat-sifat yang tertentu yang menyebabkan dia menggunakannya itu adalah makruh. Kalau dah hilang dah benda itu, maka tak ada makruh lagi. Seperti air musyammas tadi, kalau tengah panas itu digunakan, itu yang makruh. Kalau dah sejuk dia, maka tak makruh lagi. Okay, baik. Jadi di sini dibagi 4 lah. Kitab kita bagi 4. Okay, baik. Haqiqatul ma'i al-mutlaq. Masuk pada air mutlak, pada pembahasan tentang apakah makna air mutlak. Jadi bila para ulama ni dia membuat ta'rif, maka dia bertolongan dengan ilmu mantik. Jadi dalam kaedahnya ta'rif ini dulu dipanggil al-haddu, had. Itu ada ta'rif. Jadi ta'rif ni dia apa nama ni? Kaedah mantiknya dia mestilah jami'un. Kalau sebut ta'rif dia mestilah mencakupi semua perkara yang berkait dengan. Kemudian dia mestilah menghalang daripada semua perkara yang tidak berkaitan dengannya, daripada termasuk juga di dalam ta'rif tadi. Jadi jami' dengan mani'. Itu dia. Kata kalau kata manusia, apa ta'rif manusia? Soalnya begitu. Kita kalau kena fikir itu susahnya. Dan manusia itu ialah binatang. Contoh. Kalau orang kata hayawanun nautiqun. Binatang yang boleh bercakap. Itu. Setengah kata binatang yang boleh ketawa. Dhahikun. Binatang yang boleh ketawa. Jadi tak ada lembu boleh ketawa, tak ada. Tapi monyet boleh ketawa tak? Dia boleh bunyi itu, boleh ketawa tak? Setengah kata ketawa itu khusus untuk manusia saja. Jadi yang pertama dia kata haiwan. Haiwan masuk semua. Kalau berhenti manusia itu ialah haiwan. Manusia ialah haiwan yang boleh bercakap. Apa yang boleh bercakap ni tak banyak. Kemudian orang akan bahas lagi. Kalau haiwan yang boleh bercakap, nanti akhir zaman akan ada dabah yang boleh bercakap sebut dalam Quran. Yang tu pun kalau gitu dia pun manusia juga. Gitu. Jadi itu menyebabkan ada yang apa namanya bukan sepatutnya manusia itu termasuk dalam ta'rif. Itu maknanya. Tapi manusia itu manusia lah, kita senang je. Tapi bila nak bagi ta'rif, kita kena bagi lebih detail. Setengah kata maknanya manusia itu ialah haiwan yang berakal. Gitu. Haiwan yang berakal. Jadi itu pada makna manusia ini. Sekarang nak pergi pada makna apa ni? Makna air mutlak. Apa makna air mutlak? Itu ta'rif lah. Kalau kita kata dulu makna apa? Makna pada apa makna hadas. Apa makna hadas? Apa makna najis? Maka dia pakai keadaan. Dia mengumpulkan semua
nama ni nama yang mestilah kaedah itu, ta'rif itu jami' dan juga mani'. Baik, kata dia wa huwa ma yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qaidin. Dia ialah apa yang berlaku ke atasnya nama air tanpa ikatan. Qaid ni kadang-kadang mana ikatan, kadang-kadang mana syarat, quyud, syarat-syarat, kadang-kadang di sini makna ikatan. Bila qaidin wa huwa ma yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qaidin. Setengah kitab ma yaqa'u alaihi ismu ma'in, apa yang berlaku ke atasnya oleh nama air. Maknanya air lah. Apa air? Air. Secara umum air. Dan bila qaidin dengan tidak perlu disebut perkaitannya, maknanya sumber asalnya, kaitannya dengan sumber asal. Tidak perlu sebut. Ma'un bila qaidin, tidak perlu sebut. Ini air, air laut. Ini air sungai. Ini air apa nama ni? Air mata air. Tak sebut pun tak apa. Sudah sampai makna itulah air. Tidak perlu disebut dengan ikatan kepada sumber asalnya. Itu kita terjemah tu. Qaidun makna apa nama ni? Ikatan dengan sumber asal. Jadi bentuk qaid itu apa dia? Bi'idhafatin. Maka tidak perlu diikatkan dengan cara idhafah. Atau bisifatin. Atau dengan cara sifat. Atau bila mi'ahdin. Atau dengan menggunakan alif lam. Yang menunjukkan makna yang telah terdahulu oleh sebut. Okay. Jadi ini semua tiga ni kaedah bahasa Arab. Idhafah dia ada mudhaf, mudhafun ilaih. Sifat seperti dia ada sifat dengan mausuf. La mu'ahdin ada alif lam pada perkataan itu. Ini semua ya penggunaan bahasa Arab. Jadi susah sikit kita nak terjemahkan air mutlak ialah air yang apa nama ni, air yang tidak diikat dengan ikatan kepada sumber-sumbernya. Pada sumbernya, pada itu saja. Sampai situ sajalah. Kalau kita nak terangkan dengan cara idhafah, ada mudhaf, mudhafun ilaih. Melayu tak faham. Jadi bahasa Arab ni ada idhafah. Kaedah dia lah seperti kama'i wardin. Seperti air mawar. Air perah bunga mawar. Itulah air perah mawar. Ada wangi itu. Air mawar. Terus mawar sama lah kan. Jadi air mawar ataupun air rus. Jadi itu bi'idhafah, kena kata air rus. Kalau kata air rus maka dia bukan air mutlak. Kita kata minta air satu, dia orang pun bawa air bunga mawar. Saya nak air, saya bukan nak air bunga mawar. Jadi kalau bunga mawar itu mesti disebut sekali dengan air. Ikatan itu ikatan yang mesti. Yang mesti apa? Yang mesti disebut sekali. Au bisifatin ataupun dengan cara sifat. Tadi cara mudhaf mudhafun ilaih. Ma itu mudhaf, wadin mudhafun ilaih. Ini dengan menyebutkan sifatnya. Ini banyak orang Melayu sebut sifat lah. Kita senangnya kata sifat lah. Yang tidak mesti disebutkan sekali dengan sifatnya ataupun sumber asal. Kama indafiq, seperti air yang terpancut. Dalam Quran air yang terpancut ini ada makna khusus, sifat. Air yang terpancut apa dia? Maknanya ialah air mani. Air mani adalah air yang terpancut. Jadi kalau orang kata minta air, kita bagi air yang terpancut. Teruklah maknanya. Mana kena bagi tahulah, tapi ada juga tempat yang nak air yang terpancut itu. Contohnya kalau nak tengok kesuburan, masalah kemandulan pada lelaki-lelaki yang sebagainya, yang tu mesti dimasuk hospital minta air ma'un dafiq lah. Umumnya tak minta yang ni lah. Okay. Au bila mi'ahdin ataupun lam yang menunjukkan ada maksud yang tertentu sebelum pada itu. Ada tambah alif lam ta'rif, alif lam sebelum pada itu. Alif lam al-ahdi.
Kalau kita bahasa Inggeris tu maknanya mula-mula pakai dulu. Bila dah sebut sekali maka boleh kata a book. Nanti depan lagi I have a book. The book contohnya. The book tells us contohnya. The book tells us about this and that. Contohlah bahasa Inggeris. Jadi the dengan itulah masalah alif lam al-ahdi. Jadi ada dah cerita sebelum pada tu, tak boleh kait umum semua air, bukan. Macam Nabi kata, na'am idza ra'at al-ma'a. Ya, sekiranya perempuan itu melihat akan air, bukan sebarang air yang disebut sebelum pada itu. Jadi ada cerita dia lah ni, kisah Ummu Sulaim. Tanya, adakah perempuan apabila dia bermimpi, maknanya bermimpi bersetubuh, maknanya adakah dia kena mandi wajib ke? Adakah dia kena mandi wajib juga seperti orang lelaki-lelaki? Maka sabda Nabi SAW, na'am. Ya. Tapi bila? Idza ra'at al-ma'. Sekiranya dia melihat ada keluar air. Kalau tak keluar air, maka tak. Keluar air. Air apa itu maknanya? Bukan air biasa itu adalah air mani. Maksudnya air mani perempuan. Ini menunjukkan ada juga perempuan yang keluar mani sampai keluar. Bukan di dalam sajalah, sampai keluar. Bila dah keluar begitu, walaupun bermimpi, tidak berlaku persetubuhan yang sebenar, maka kenalah mandi wajib. Itu maknanya. Jadi air di situ bukan air biasa, air yang sudah ditentukan konteksnya di dalam ayat sebelum. Ini semua dipanggil, tiga-tiga ini dipanggil air itu ada qaid, ada mesti diikatkan dengan qaid lazim. Qaid mesti ada kaitan dengan ikatan yang mesti disebut. Adapun air mutlak tadi, dia mesti air tadi tidak diikat oleh ikatan yang mesti disebut. Kalau kita bawa air pahit, contohnya, air satu, mata air pahit. Okeylah. Air betul, untuk air umum. Tak perlu bagi tahu air pahit. Kerana air saja. Kita perlukan air sekarang. Air itu maksud. Tapi kalau kita di kedai kopi, kita maksud saya nak air. Lama bawa air apa? Air pilu tu. Itu tak jadilah. Itu dah jadi makna yang khusus. Huruf duduk dalam kedai maknanya nak air manis lah. Air teh, air kopi dan seumpama. Apalah, saya nak minum air mutlak saja ni. Tak apalah kalau makna air pun. air apa? Air suam ataupun air panas itu saja. Tak apalah, itu makna air mutlak. Tapi dia berkedai air mutlak tu pun dah ada harga juga sekarang. Saya nak air mutlak satu, maknanya air mineral. Air mineral tu pun air mutlak tu, air mata air. Air mata air. Kebanyakan lah. Banyak juga air pahit yang dirawat. Baik. Itu maknanya air mutlak. Iaitu air yang tidak dikenakan dengan apa-apa ikatan. Sama ada ikatan itu dalam bentuk idhafah, ikatan itu bentuk sifat, ataupun bentuknya alif lam al-ahdi, umum saja air. Sudah cukup. Tapi kalau kita sebut air tebu, untuk air kemudian kita bawa air tebu. Kata ni air. Kita mesti sebut air tebu. Kalau tidak, tak sampai maksudnya. Tak sampai maksud. Air yang umum, tu makna air tu umum. Kita kata umum. Ini dipanggil mutlak. Kaedah kita panggil itu mutlak. Itu muqayyad. Air apa? Air tebu tadi muqayyad. Ini mesti kena ikat dengan tebu. Air mangga. Air teh. Itu maknanya dia mesti ada ikatan. Itu ikatan yang mesti disebut. Dia pun air mutlak itu ma yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qaidin. Dia berlaku nama air padanya dengan tidak kita mesti sebut kaitan asalnya. Kalau air telaga, kata air itu tak apalah, nak air ni air. Kalau nama nak air tebu, dia ada yang khusus. Kalau nama kata nak air umum saja.
Boleh ada air laut boleh ya. Air apa nama sungai pun boleh, air hujan pun boleh, asalkan air saja. Tapi kalau kita nak yang khusus, maka kita sebutkan sifatnya. Air tebu, air tembikai, yang gitu. Maka itu bukan lagi air mutlak. Nah, ta'arif misalnya yang susahnya, yang senang sebenarnya. Air mutlak ni senang sajalah, itu air daripada sumbernya asal. Sumbernya asal dalam keadaan yang asal. Maknanya belum berubah lagi lah. Belum dicampur dengan yang lain dan seumpama keadaan asal. Air hujan, air salji, air mata air, yang kita baca dulu semua tak air mutlak lah tu. Itu air mutlak. Tapi nak bagi ta'rif ni susah sikit lah. Itu dia pun bagilah ta'rif ma'un wa huwa ma yaqum ala ismu ma'in bila qaidin. Jadi guru kita yang mengajar dulu dia selalu kata apa? Air semata-mata air. Dia panjang lah. Kalau kata air saja, maknanya ialah air saja. Tapi orang boleh bagi ta'rif air saja, jadi macam umum. Susah juga nak terang dalam bahasa Melayu tu. Ini air semata-mata air. Mana air je. Dia tidak perlu yang khusus, bukan. Air yang umum. Itu maknanya. Boleh kata Qala al-waliyu al-Iraqi. Kata Syekh al-waliyu al-Iraqi. Ini adalah Syekh muhaddis, ahli hadis. Ini juga ahli fiqh ni ya. Al-waliyu al-Iraqi lebih masyhur sebagai ahli hadis juga. Wala yahtaju li taqyid al-qaid. Maka tidaklah berhajat kita wala yahtaju. Apa yang tidak berhajat ni? Kalau kita baca wala yahtaju, maknanya wala yahtajul ma'u, tidak berhajat air itu. Kalau nak baca wala yuhtaju, dan tidaklah diperlukan. Siapa yang memerlukan tu? Maknanya seseorang lah memerlukan. Ini al-fuqaha. Ini la yahtajul fuqaha'u. Itu. Ila taqyidihi. Kalau kita pakai gitu, kalau kita pakai la yahtajul ma'u, terus gitulah. Maknanya tidaklah berhajat oleh air tadi untuk diikat dengan ikatan yang mesti. Biqaunihi lazim, dengan tidaklah air itu berhajat kepada diikat ia dengan ikatan. Biqaidin, dengan ikatan. Ikatan macam mana? Biqaunihi laziman, dengan ikatan sebut dia lazim. Maknanya li'anna al-qaida laysa li'anna al-qaida alladhi laysa bilazimin kama'il bi'ri. Kerana ikatan yang laysa bilazim, yang tidak mesti. Lazim ni banyak makna juga. Lazim. Tapi di sini makna mestilah. Bilazim, laysa bilazim, yang tidak mesti disebut. Kama'il bi'ri, seperti air telaga. Disebut air benar tak apa. Kalau kita sebut juga ma'ul bi'ri, itu kata al-bi'ri itu air yang disebutkan sumbernya, tetapi tidak mesti sebut. Kalau tak sebut pun tak apa. Sudah sampai makna air. Maksudnya, yang taliqus mulma'i alaihi biduni. Kalau tak sebut air telaga pun sama je. Maknanya air. Air telaga sama juga dengan air. Air sama dengan air telaga. Gitu. Kalau kata air, tak sama juga dengan air ketum. Air tak sama dengan air teh. Tak sama. Air tak sama dengan air lemon sama sekali itulah. Itu bukan. Tapi kalau air saja dia sama. Daripada sumbernya yang direct, air hujan, air embun, itu air pahit. Itu maknanya air itu. Maka yang tidak diperlukan sebut sumbernya itu, maka itulah air mutlak. Fala hajata lil ihtiraz anhu, maka tidaklah perlu untuk kita panggil menghalangnya daripada masuk di dalam ta'rif. Ini kalau kita kata air mutlak itu ialah air yang tidak terikat dengan sebarang
ikatan yang mesti sebut. Kalau gitu dikata panjang lah, tak payah gitu. Sebut saja air mutlak itu ialah air yang apa nama ni tidak terikat habis. Tidak terikat saja. Nah, inilah maknanya kita kata kalau maksud dia ni dia kata tak payah sebutlah terikat. Maknanya fala hajata lil ihtiraz. Maknanya sebut saja air itu ialah ma'un. Gitu. Ma yaqa'u alaihi ismu ma'in. Apa yang berlaku kat tanya oleh nama air, sudah tak payah sebut syarat-syarat apa nama ni, ikatan. Nah, bila nak sebut ikatan, innama yahtaju ila al-qaid. Ia perlu disebut dengan orang panggil terikat fi janibil itsbat. Pada bentuk percakapan positif. Saya juga nak terjemah ni ya, fi janibil itsbat. Dia ada janibi an-nafi. Senang tu. Lawan janibil itsbat. Ayat positif maknanya ayat yang tidak mengandungi kata tidak atau bukan. Janibi itsbat tu. Kalau janibi nafi yang dalamnya ada mengandungi perkataan tidak ataupun bukan. Qaulina seperti kata kita ghairul mutlaqi, nak takrifkan yang tidak mutlak. Ialah huwa al-muqayyad bi qaidin lazim. Yang tidak mutlak itu ialah air yang diikat dengan ikatan yang lazim. Jadi ayat yang mana? Al-muqayyadu bi qaidin lazim. Al-muqayyadu bi qaidin lazim. Itu orang panggil janib al-itsbat. Pasal dalam ayat tu tidak ada orang panggil makna tidak. Tidak. Bukan ghairu di depan tu. Bukan ghairu mutlak. Dia cerita tentang huwal muqayyadu bi qaidin lazim. Idan al-mutlaqu huwa al-mutlaqu huwa ma'un bila qaidin. Itulah. Huwa ma'un bila qaidin. Tapi dia kata tak boleh sebut bila qaidin. Sebab tu dalam banyak kitab juga dia beri ta'rif apa nama ni mutlak itu ma yaqa'u alaihi ismu ma'in. Dia kata wa huwa ma'un, itu saja. Maka tak sebut. Tapi kalau tak sebut tu ya, itulah. Jadi kadang-kadang kita rasa dan ini untuk menghilangkan rasa was-was tu lah. Jadi senang ni nak faham air mutlak ni kita kena faham air muqayyad. Air muqayyad. Tapi tak sebut pula air muqayyad. Air mutlak ni lawannya ialah air muqayyad. Muqayyad bi qaidin lazim. Jadi ialah perbahasan ni tidak akan bahas air muqayyad. Air muqayyad macam mana? Air yang mesti disebut kaitan. Dia bagi ta'rif ni nanti kita baca sambung nanti ya. Ta'rif mutlak yang diberikan ini iaitu wa huwa ma yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qaidin. Ini ada juga kritikan pada ini, ada kritikan. Tak boleh kita tengok kritik sikit ya, kerana kita belajar kitab gitulah. Sebenarnya air mutlak itu senang saja, iaitu ma nazala minas sama, apa yang turun pada langit. Wa ma naba'a minal ardi, ataupun apa yang keluar pada bumi. Ala ayyi sifatin kanat min asli al-firqah. Seperti kata apa nama ni? Syekh Ibn Qasim Al-Bazzi. Di atas macam apa-apa sifat sekalipun mengikut asal kejadian. Belum campur lagi. Itulah air mutlak. Dari segi apa nama ni? Ta'rif dia. Jadi sampai sini dulu. Qauli hadza اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم جملنا بالعافية وأكرمنا بالتقوى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.